Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bisyara saya, Dr. Zarif Hassan Elaye Zulkifli. Jadi pada hari ini saya nak mengajar berkenaan dengan strategi pengajaran kesusastraan Melayu iaitu didik huruf. Nama diberi Nurul Hidayah binti Abdullah, nombor matrik 206163. Apa yang dikatakan dengan didik ibu? Didik ibu ialah satu pendekatan didik ibu merupakan satu pendekatan dalam proses PDP yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghiburkan dan bermakna yang dapat membantu mengukuhkan pemahaman dan merangsang murid untuk belajar. Seterusnya, konsep didik ibu ini bermaksud mendidik sambil menghibur. Kalau menurut Kamus Dewan, mentakrifkan bahawa didik ini sebagai pelihara, jaga atau hati-hati dan ajar, manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Didik hibur juga boleh ditakrifkan sesuatu aktiviti di mana pelajar melakukannya untuk melepaskan tekanan, iaitu merehatkan minda, menghiburkan hati dan menenangkan jiwa setelah melalui proses pengajaran dan pembelajaran dalam satu tempoh masa yang panjang. Jadi, oleh yang demikian, dapatlah dirumuskan bahawa didik hibur ini merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai, lebih terbuka antara guru dan murid itu sendiri sebenarnya, dan penekanan pelaksanaannya terhadap 4 komponen asas, iaitu nyanyian, bercerita, lakonan, puisi atau mana-mana aktiviti yang ada sokongan. Seterusnya, apa aktiviti yang boleh kita jalankan bagi strategi pengajaran didik hibur? Okey, aktiviti yang pertama kita boleh buat ialah aktiviti teater pembaca. Apa yang dimaksudkan dengan teater pembaca? Teater pembaca ialah satu keadaan ataupun situasi di mana kita meminta murid itu ke hadapan dan membaca uh, satu skrip pendek. Kita boleh ambil dalam buku teks mana-mana Komsas ataupun mana-mana kesusastraan Melayu. Kita ambil, kita panggil murid itu ke depan, cuba awak baca. Namun tiada lakonan yang terlalu, apa kita kata, terlalu menunjukkan lakonan sangat. Dia hanyalah satu keadaan yang santai, tapi memek muka teater pembaca itu disampaikan oleh murid. Okey. Seterusnya, aktiviti teater bercerita pula. Teater pembaca dan teater bercerita adalah dua perkara yang berbeza. Kalau teater bercerita ini kita ada dua watak utama ataupun dua komponen utama, iaitu pencerita dan pelakon. Jadi pencerita akan bercerita berkenaan cerita tersebut dan pelakon akan melakonkan situasi ataupun keadaan yang diceritakan oleh pencerita tadi. Jadi dia dua perkara yang berbeza antara teater pembaca dan teater bercerita. Seterusnya, aktiviti yang kita boleh jalankan ialah persidangan meja bulat. Okay, apa yang kita boleh maksudkan dengan persidangan meja bulat ini? Kita dapat lihat aktiviti ini boleh dijalankan apabila satu kumpulan pelajar, kita letakkan mereka mungkin dalam 5 kumpulan. Dalam satu kumpulan tu kita letak dalam 5 orang, 5 ke 6 orang, letak dalam satu kumpulan. Mereka duduk dalam keadaan meja bulat, kemudian berpandangan antara satu sama lain, dan kita bagi satu tajuk kepada mereka. Pada pendapat anda, adakah hal tersebut benar ataupun tidak? Jadi mereka dalam meja bulat itu akan bercerita. Mereka akan beri pendapat. Jadi di situ kita dapat lihat persidangan meja bulat berlaku. Yang tu bagi idea, yang tu bagi idea. Mungkin ada yang membantah. Jadi dia jadi satu persidangan lah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu dikatakan sebagai satu persidangan. Seterusnya, aktiviti yang kita boleh jalankan ialah improvisasi. Apa yang dimaksudkan dengan improvisasi? Okay, improvisasi ini kita dapat lihatkan ialah satu lakonan spontan. Contohnya, guru minta murid ke hadapan. Baik, awak ke hadapan. Sekarang saya nak awak buat satu lakonan spontan. Okay? Pada masa tu juga, tak perlu persediaan apa-apa. Kita bagi barang dan gunakan persekitaran yang ada. Maksudnya, contohnya kita buat dalam bilik darjah kan. Jadi, kita panggil murid ke depan. Okay, awak lakon sebagai satu watak dalam satu cerita. Contohnya, Kado Ayam dan Raja. Awak duduk, awak berlakon jadi watak hakim. Jadi, dia akan berlakon
tapi menggunakan barangan yang sedia ada di dalam bilik darjah. Baik, seterusnya aktiviti yang kita boleh gunakan juga aktiviti mes tamu. Mes tamu ini merupakan singkatan kepada melakukan sajak tanpa muzik. Jadi kalau sebelum ini aktiviti yang kita selalu gunakan di dalam kelas, murid-murid mendeklamasikan sajak. Mungkin dia agak bosan sebab kita dah selalu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 asyik mendeklamasikan sajak saja. Tapi dengan kehadiran mes tamu, kita akan mengubah sajak tersebut menjadi baik-baik kata lagu dan mereka akan menyanyikannya tanpa muzik. Jadi aktiviti ini akan menarik minat lagi dan aktiviti seperti ini juga melibatkan semua pelajar. Jadi dia akan menarik minat pelajar lagi untuk uh, bersama-sama dengan guru tersebut di dalam bilik darjah. Itu dia. Baik, aktiviti sudah dijelaskan. Ini antara perisian yang perlu ada dalam ataupun kita boleh gunakan untuk memastikan kita punya strategi pengajaran didik hibur itu berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, apa perisian yang perlu apa perisian yang ada di pasaran pada ketika ini? Kita ada Pautun. Pautun ini salah satu perisian untuk membuat video. Filmora juga sama, tiada bezanya. Kahoot. Okay, Kahoot ini ialah satu platform ataupun satu medium untuk guru-guru meminta pelajar menjawab soalan melalui teknologi. Okay, kita masuk ke dalam Kahoot, kita bagi satu nombor, mereka masuk. Jadi mereka akan menjawab soalan dan permainan tersebut ada dalam Kahoot. Jadi apabila kita gunakan perisian ni, mereka terutamanya murid-murid dia akan berasa lebih menyeronokkan sebab kita dah habis, sebab kita kena ingat didik hibur ni ialah untuk merehatkan minda mereka selepas aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Okay, perisian seterusnya kita boleh lihat kita ada Street Comic dan Mining Miner. Dia sama sahaja iaitu platform untuk membuat video, platform untuk membuat kuis-kuis ringkas selepas habis pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, kita dapat lihat kelebihan yang kita boleh nampak apabila kita menggunakan strategi pengajaran didik hibur ini di dalam kelas terutamanya kesusasteraan Melayu ialah membina kepercayaan antara murid. Okay, bila kita cakap duduk dalam satu kelas, duduk dalam satu kumpulan, uh, secara tidak langsung dia membina kepercayaan murid itu untuk menyatakan pendapat mereka. Mungkin selama ni apabila bersama dengan guru mungkin mereka agak gentar, tapi bila bersama-sama dengan kawan mereka ada kepercayaan untuk menyatakan apa yang mereka simpan selama ini. Secara tidak langsung juga didik hibur ini dia menggalakkan unsur komunitatif iaitu komunikasi antara murid-murid. Jadi mereka nak bertukar idea, nak berlakon ke hadapan itu memerlukan komunikasi yang baik antara ahli kumpulan dan mereka. Jadi secara tidak langsung dia digalakkan lagi unsur komunikasi dalam pembelajaran. Dia juga melatih murid dalam menguasai topik yang berkesan. Kita dapat lihat contohnya didik hibur ni kita lakukan pada hari tersebut. Dengan didik hibur yang kita gunakan pada hari tersebut sebenarnya merupakan satu teknik pembelajaran yang berkesan kerana mereka akan ingat, oh kita pernah buat tema soalan menggunakan teknik mes tamu. Jadi kita dapat, oh aku ingat benda ni menggunakan didik hibur. Jadi dia melatih murid itu sebenarnya untuk menguasai lagi topik berkesan. Secara tidak langsung didik hibur ni juga memupuk elemen kesepakatan iaitu kolaboratif. Mereka akan duduk dalam satu kumpulan, berbincang, memberi idea, menyatakan pendapat, berkongsi. Jadi itulah antara kelebihan didik hibur yang kita boleh dapat lihat. Seterusnya kekurangan yang kita boleh dapat lihat dengan didik hibur ini. Okay, didik hibur ni kita dapat lihat dia mengambil masa yang terlalu lama untuk satu aktiviti. Benar saya katakan begitu kerana contohnya kita buat mes tamu, melakukan sajak tanpa muzik. Dia akan ambil masa yang lama sebab kita akan bagi satu rangkap murid baca, dia akan cuba cari
irama yang sesuai, masukkan, lepas tu nak melatih. Jadi dia ambil masa yang agak lama untuk satu aktiviti itu dijalankan. Kemudian memerlukan kawalan kelas yang sangat baik. Contohnya kita nak buat pensi tamu kan. Jadi bila kita nak buat pensi tamu, uh, murid-murid ni dah tak terkawal dah. Dia akan, semua akan, cikgu saya nak buat tu, cikgu saya nak buat ni, saya nak buat tu, saya nak buat ni. Jadi secara tidak langsung, kawalan kelas tu sangat-sangat sukar untuk dikawal sebab semua nak melakukan perkara tersebut. Semua nak pendapat dia diterima. Akan ada bising. Jadi dekat sini guru memainkan peranan sangat penting untuk kawal kelas. Seterusnya, proses menghasilkan produk tu terlalu lama untuk guru. Betul, kita tengok nak menghasilkan satu sajak yang lagunya berbeza-beza mengambil masa yang sangat lama untuk guru itu sendiri. Mungkin hari ini kita dah bersedia dengan satu pembelajaran yang menggunakan strategi pengajaran didik hibur. Tapi sebenarnya nak hasilkan satu didik hibur pada satu pengajaran, dia ambil masa yang sangat lama untuk guru tu bersedia. Sebab kita perlu fikir tindakan murid, bagaimana tindak balas mereka terhadap rangsangan yang kita berikan, pembelajaran. Itu kita perlu ambil tahu sebelum kita buat pembelajaran ataupun pengajaran pada hari tersebut. Jadi itu sahaja strategi pengajaran didik hibur yang saya boleh kongsikan. Sebab bagi saya didik hibur ini satu perkara yang menarik, utamanya untuk kesusastraan Melayu. Kita perlu membuat kelainan supaya murid-murid akan bergembira dengan pembelajaran pada hari itu. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.